Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 16. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah ada salah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kerana musibah yang kena pada dia. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaulah kata dia nak doa juga, jangan berdoa nak mati. Tapi kalau nak sangat berdoa, hendaklah dia sebut Allahumma ahyini, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kalau hidup tu baik untuk aku. Wahai Tuhan, matikanlah aku kalau kematian itu baik untuk aku. Okey. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim ya. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang umur yang Tuhan bagi dekat orang Muslim ni ada kebaikan untuk dia. Cuma bagaimana cara kita menguruskan umur tu. Sebab itu dalam hadis kan Nabi SAW kata apa? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia selalu rugi, tertipu padanya. Nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang. Kedua-duanya dilingkungi dengan umur. Selagi ada umur, ada waktu kita akan sihat. Waktu sihat itu gunakan untuk kebaikan. Waktu lapang, kerana bila kita mati nanti ni, kita tak tahu kita lapang ke tidak, kan? Jadi ini benda yang kita kena akui ya? Umur yang Tuhan bagi kat kita tu adalah peluang. Selagi mana ada umur, maka selagi tu ada peluang. Dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW kata apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, atau kama qala. Dalam hadis Nabi SAW kata, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umur, amalan baik, tu bagus. Tapi kalau panjang umur, amalan meraban tebin, kata orang Perak, jenuh lah kita. Kan? Orang panggil orang berumur ni apa? Otai. Otai masih berbisa ke otai masih berdosa? Kalau otai masih berdosa, malang lah. Biar otai tapi sentiasa berjasa. Gitulah lebih kurang ya. Baik. Yang keduanya, Nabi SAW tak galakkan kita minta mati ni, sebab kita tak tahu lepas mati akan jadi apa kita ni. Kita sendiri tak ingat kita ni banyak kebaikan ke banyak keburukan. Kita tak ingat. Sebab tu bila sampai kat negeri akhirat ni, Tuhan sediakan timbangan. Sebelum nak timbang, Tuhan himpunkan pada kita, ni amalan kamu, baik dan buruk. Ada apa-apa nak bantah tak? Kan hadis kita saya baca dulu kan, hadis bitaqah, hadis kad. Ada apa-apa nak bantah tak? Tuhan tunjuk depan kita. Ingatkan balik. Kita tak ingat. Kita tak ingat. Mungkin kita kata, Tuhan mati ke aku sekarang. Kita ingat kita nak tenang kat sana. Na'udzubillah. Tengok-tengok banyak belah dosa pula. Oh, jenuh. Dosa-dosa. Mungkin kita kata, saya ingat dosa yang saya buat. Saya ingat. Tapi dosa berangkai. Dosa berangkai. Kita buat satu dosa, jadi ikutan pada orang. Tambah media sosial, zaman media sosial ni. Satu video kita lepas dekat TikTok, ribu, ratus ribu, mungkin juta orang tengok, dan juta orang percaya benda tak betul.
Macam mana kita nak cuci? Na'udzubillah. Ini menakutkan. Jadi sebab tu jangan minta mati, minta hidup sekejap supaya kita boleh ada ruang dan peluang. Dan yang ketiga, umur ni, bila kita ada umur, maka ketika itu juga kita terdedah dengan musibah. Selain daripada kita boleh beramal soleh, kita terdedah dengan musibah. Bukan kita minta musibah tu, kita tak disuruh untuk minta musibah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? La tad'u ala anfusikum. Kamu jangan doa keburukan pada diri kamu. Jangan doa keburukan. Kita tak disuruh untuk minta musibah. Kita cerita-cerita pasal sabar ni, jangan pula nanti bila dah lepas sembahyang, wahai Tuhan bagi kau musibah, besar punya musibah. No. Sebab kita tak tahu kita boleh tahan tak boleh tahan. Tapi kalau Tuhan bagi, kita kena sentiasa sangka baik. Itu. Okey. Cuma kalau kita baca dalam beberapa riwayat-riwayat, ada di sana riwayat yang macam bercanggah dengan larangan Nabi SAW ni. Ada sahabat yang minta syahid. Muaz bin Jabal umpamanya minta syahid. Ya Allah, aku nak minta syahid. Dia tengok semua sahabat-sahabat Nabi yang ada keliling dia pada ketika itu ramai dah kena taun Amwas. Ketika mana mereka berada di Syam, area tu dipanggil Arwa dekat Jordan. Memang ada satu perkampungan yang kena taun beramai-ramai. Siapa yang kena taun kan syahid akhirat kan. Muaz tengok, semua dah kena, mana habuan aku? Wahai Tuhan, mana habuan aku? Kan? Dia minta mati tu. Tapi para ulama mengatakan ada keadaan yang boleh kita minta mati. Bila minta mati syahid. Boleh lah. Sebab minta mati syahid ni baik. Yang tak boleh tadi minta mati biasa. Kan? Sebab tu ada sahabat bila dia pergi perang kan, dia nak makan tamar, dia kata, kalau aku makan tamar ni kehidupan tu panjang sangat. Dia tahu pergi perang dan dia mati. Yang kedua, bila mana kita takut bencana akan kena pada kita dari sudut pegangan agama kita. Seperti mana Imam Al-Bukhari pernah doa pada Allah supaya Allah Ta'ala matikan dia. Kerana apa? Dia takut dia terkena bencana pada agama. Sebab itu dalam hadis, dalam riwayat pun ada, Omar pun ada doa. Omar kata, Allahumma kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat da'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarrid. Wahai Tuhan, umur aku dah tua, kekuatan aku pun dah lemah, rakyat aku pun dah makin ramai. Wahai Tuhan, matikanlah aku dalam keadaan aku tidak mensia-siakan mana-mana hak rakyat dan tidak cuai dalam menjaga hak rakyat. Nampak? Umar punya doa. Kemudian boleh juga minta doa pada Allah supaya mati di tempat yang ada fadilat untuk mati di sana. Kan dalam hadis Nabi doa kan, Nabi pesan pada kita, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Bukan, sesiapa di antara kamu yang boleh untuk mati dekat Madinah, matilah kat Madinah. Tapi bukan bunuh diri. Bunuh diri tak boleh. Maksudnya kekal di Madinah sampai mati. Saya salah faham pula, pergi Madinah semua pakat bawa pisau masing-masing kan. No, tak boleh bunuh diri lah. Maksudnya duduk di Madinah tu kekal sampai mati. Ini berdasarkan kepada doa Umar juga, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Wahai Tuhan, jadikanlah aku ni mati syahid di jalanmu, dan matikanlah aku di tempat, di negeri Rasulmu, itu di Madinah Al-Nabawiyah ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan boleh juga dalam keadaan tertentu untuk kita berdoa pada Allah, kalau boleh saya nak mati syahid. Wahai Tuhan, kalau boleh saya nak mati di Madinah. Wahai Tuhan, kalau boleh saya nak mati dalam keadaan saya tidak terfitnah di sudut pegangan agama saya. Bolehlah kita minta. Cuma
Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Panjang pula saya ni. Kan? Mungkin soal jawab nanti ada sebahagian saya akan tangguh sebab ada juga soalan-soalan ni. Ada juga hadis yang Nabi SAW sebut pada Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Sesiapa yang suka untuk bertemu Allah, kan, maka Allah suka untuk bertemu dia. Siapa yang tak suka bertemu Allah, maka Allah tak suka nak bertemu dia. Ini pula suka pula bertemu Allah. Jadi kalau tak boleh minta mati, masa tak sukalah. Tak ada, sebenarnya tak ada percanggahan pun. Yang tak boleh ni dalam keadaan biasalah. Sebab tu Aisyah tanya, ma minna la yakrahul maut. Siapa di antara kita yang tak suka, yang siapa di antara kita yang suka mati, ya Rasulullah? Risau nak mati ni, takut semua kita, takut mati. Ke tak takut mati? Kan? Kita ada perasaan takut dan gerun bila nak mati ni. Maka Nabi SAW betulkan Aisyah, pemahaman Aisyah tu. Nabi kata sebenarnya yang dimaksudkan dengan itu apabila berada dalam keadaan nazak, bila dalam keadaan yang dah diberi berita gembira kat dia, waktu keadaan tu nazak dah, Allah Ta'ala beri berita gembira kat dia, bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi. Masa tu baru nampak dah, dia dah nampak dah benda-benda yang orang lain dah tak nampak. Dia dalam keadaan nazak dah, masa tu dia akan suka untuk bertemu Allah. Waktu tu dikira. Tapi kalau waktu di nazak tu dia nampak benda yang macam azab lah, dia masa tu Tuhan memang nak menunjukkan sebenarnya itu adalah isyarat murka Tuhan pada dia. Wallahu a'lam.